Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'asir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami ya Allah, dan tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kami, dan tambahkanlah kefahaman ke atas diri kami ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka. Segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal jamala jamaluka. Segala keindahan itu adalah keindahanmu. Wal qudrata qudratuka. Segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka. Segala kesucian itu adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Sekiranya rizki di dalam perut bumi, maka keluarkanlah untuk kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Sekiranya rizki itu jauh, maka dekatkanlah untuk kami. Wa in kana mu'asaran fa yasiru. Sekiranya rizki itu sempit ataupun sukar, susah ya Allah, maka permudahkanlah untuk kami. Wa in kana haraman fa tahhirhu. Sekiranya rizki itu ya Allah kotor ataupun haram, maka berikanlah kami rizki menurut jalan yang halal ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Wahhab, yang maha memberi ya Allah. Yang memberi dengan penuh sifat kasih sayangmu ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Razak, yang memiliki rizki dan memberikan rizki. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, yang maha kaya dan memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendaki. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Rizkikanlah kami menjadi hamba-Mu yang soleh. Menjadi isteri wanita yang solehah. Menjadi ibu yang misali. Rizkikanlah kami menjadi seorang lelaki yang soleh. Suami yang soleh kepada isteri. Ayah yang bertanggungjawab yang misali kepada anak-anak. Dan jadikanlah semua di kalangan kami anak-anak sebagai anak terhadap ibu ayah kami. Anak-anak yang soleh. Yang solehah, yang sentiasa berbakti saat mereka hidup dan saat mereka telah pun pergi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami ya Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah menjadi sahabat yang baik buat sahabat kami ya Allah. Dan kurniakanlah kami rizki mempunyai sahabat di dunia dan juga sahabat di akhirat. Yang mengingatkan kami tentang dunia, mengingat kami tentang hidup dan juga mati. Tentang dunia dan juga akhirat ya Allah. Kurniakanlah kami sahabat-sahabat yang baik ya Allah. Yang sentiasa menegur kami apabila kami melakukan kesilapan. Yang apabila kami dalam keadaan bergembira, mereka turut sama bersyukur. Yang jauh daripada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit iri hati, dengki, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Dan rizkikanlah kami juga ya Allah memiliki hati-hati yang baik seperti itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kalangan kami ya Allah. Ada yang sedang berharap, meminta, berdoa, bermunajat denganmu ya Allah. Untuk memiliki sebuah keluarga. Untuk dikurniakan seorang suami dan juga isteri ya Allah. Maka permudahkanlah bagi saudara-saudara kami ini ya Allah. Untuk bertemu dengan jodoh yang baik ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ya Allah sedang menanti cahaya. Cahaya daripada hasil sebuah pernikahan, iaitu cahaya hati. Cahaya mata ya Allah seorang anak. Kurniakanlah ya Allah kepada sahabat-sahabat kami yang sedang berusaha, bermunajat, berdoa, berusaha untuk mendapatkan zuriat ya Allah. Kurniakanlah mereka zuriat di dalam rahim isterinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kalangan kami ya Allah sedang berusaha untuk kesembuhan daripada penyakit ya Allah. Maka kurniakanlah ya Allah rizki sihat ya Allah kepada kami semua ya Allah. Rizkikanlah kami ya Allah sumber makanan yang sihat
yang barakah, yang halal ya Allah. Agar setiap daging yang tumbuh daripada badan kami ini ya Allah, membawa kami ke syurga-Mu, bukan menjadi bahan bakar api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kalangan kami ya Allah, ramai yang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesusahan dan kesempitan hidup ya Allah. Ramai yang kehilangan punca pendapatan, seorang ayah yang perlu menanggung anak-anak dan isterinya ya Allah. Seorang isteri, seorang wanita yang menanggung keperluan keluarganya ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemurah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Memberi, ya Wahab, ya Mujib, yang Maha memakbulkan doa, yang Maha menerima permintaan hamba ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami yakin bahawasanya setiap rezeki telah ditetapkan oleh-Mu ya Allah. Dan ada juga rezeki yang bergantung kepada usaha manusia ya Allah. Berilah kemampuan untuk kami berusaha ya Allah. Berilah kami ilham dan jalan-jalan keluar di setiap kesulitan ya Allah. Rizkikanlah kami kelapangan rizki yang barakah ya Allah. Ya Allah, seandainya rizki yang melimpah itu mendekatkan kami kepadamu ya Allah, permudahkanlah untuk kami. Namun sekiranya rizki yang melimpah itu menjauhkan kami daripadamu, menjauhkan kami daripada syurga-Mu ya Allah, dan mendekatkan kami ke neraka-Mu ya Allah, maka jauhkanlah kami daripada rizki tersebut ya Allah. Kami mohon rizki yang dikurniakan oleh-Mu dengan kasih sayang-Mu, dengan pengampunan, dengan rahmat-Mu ya Allah. Jauhlah kami daripada bentuk-bentuk rizki dengan kemurkaan-Mu, dengan kemarahan-Mu ya Allah, dengan penangguhan terhadap siksaan kubur ataupun siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami ya Allah suatu rizki yang begitu tinggi, yang tidak layak untuk kami meminta, yang tidak layak untuk kami angan-angankan. Ya Allah, namun kami tahu hanya kepadamu tempat kami meminta ya Allah. Kami mohon kepadamu, rizkikanlah kami ya Allah syurga-Mu ya Allah, Al-Jannatul Firdaus ya Allah. Allahumma ja'alna, ya Allah, golongkanlah kami min ahli jannah, di kalangan ahli syurga-Mu, bighairi hisab, bighairi azab, tanpa dihisab dan juga tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar, ya Allah, janganlah golongkan kami di dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Nur, ya Hadi, ya Haq, ya Allah yang Maha memberi cahaya hidayah kebenaran. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada hati kami, kepada akal fikiran kami, dan pimpinlah perbuatan kami ya Allah. Pimpinlah kaki-kaki kami ini ya Allah melangkah menuju kepada jalan-jalan yang Engkau redha ya Allah. Ya Allah, apabila kami melakukan kesilapan, dosa ataupun maksiat, maka pesongkanlah kami daripada jalan tersebut walaupun jalan tersebut begitu indah ya Allah. Ya Allah, tetap teguhlah kami di jalan-jalan kebenaran walaupun jalan tersebut penuh dengan kesedihan, kelukaan, duri-duri, luka-luka yang membuatkan kami begitu sakit. Ya Allah, kami sanggup ya Allah menempuh kesusahan dan kesakitan di dunia. Mudah-mudahan dengan itu ya Allah, pagar untuk kami menuju ke syurga-Mu terbuka untuk kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah untuk meninggalkan perkara yang Engkau benci, perkara yang Engkau haramkan ke atas kami walaupun ia indah pada pandangan mata kami ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah kami ya Allah untuk beramal saleh, untuk kami istiqamah ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga dan bersifat dan berakhlak dengan akhlak ahli syurga ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Allahumma ja'alna minal musallin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang menunaikan salat dengan sempurna ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wal mustaghfirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang suka bertaubat dan sangat mudah merasa dosa itu begitu berat, takut akan dosa ya Allah, dan sukakan bertaubat dan sukakan istighfar ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli sedekah ya Allah, supaya kami suka untuk bersedekah ya Allah. Dengan itu ya Allah, selagi mana kami berinfak kepada manusia, maka kami mendapat infak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli siyam, iaitu orang-orang yang suka berpuasa. Berikanlah kami kekuatan untuk beramal dengan puasa sunat Isnin dan Khamis ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli qiyamul lail, di kalangan mereka yang selalu menghidupkan malam dengan tahajud, dengan zikir, dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ringankanlah tubuh badan kami ya Allah untuk bangun di awal pagi, pukul 4 pagi ya Allah, kami dah bangun memulakan hari mencari rizki-Mu, mencari kasih sayang-Mu, mencari redha-Mu ya Allah,
mencari pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kejutkanlah kami dengan kalah kami ya Allah untuk bangun di awal pagi ya Allah. Pukul 4, pukul 5 ya Allah sebelum subuh ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya kelapangan rizki, keberkatan rizki itu ada pada di antara terbitnya fajar sehingga terbitnya matahari ya Allah. Namun kadang-kadang kami begitu lemah ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli Al-Quran. Begitu juga dengan anak-anak zuriat keturunan kami, ibu, ayah, adik-beradik, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini sangat cinta dengan Al-Quran. Jadikanlah ingatan kami ini, Ya Allah, sangat suka menghafal Al-Quran. Jadikan lidah kami ini, Ya Allah, sangat mudah dan ringan untuk membaca Al-Quran, Ya Allah. Bukakanlah belenggu yang mengikat hati kami, Ya Allah, agar kami fasih membaca Al-Quran. Agar kami boleh membaca Al-Quran dengan tepat, dengan makhraj yang betul, dengan tajwid yang betul, Ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami. Allahumma ahyina bil Quran. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran. Dan matikanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Wa ansyurna ma'al Quran. Ya Allah, dan bangkitkanlah kami, Ya Allah, dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami teman yang baik kepada Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi teman kami di dalam kubur, Ya Allah. Dan Al-Quran menjadi hujah kami di pada masyarakat kelak, Ya Allah. Ya Allah, kami takut dan kami bimbang. Sekiranya di masyarakat kelak Al-Quran berhujah melawan kami. Bahawasanya kami tidak membacanya. Bahawasanya kami hanya membaca tapi tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hidup dan mati kami, Ya Allah, mencintai-Mu, Ya Allah. Hidup dan mati kami, Ya Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Islam, mencintai Al-Quran, Ya Allah, mencintai perjuangan, mencintai akhlak-akhlak yang mulia, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, berikanlah ketenangan di dalam hati kami, Ya Allah. Sesungguhnya ketenangan itu satu kurniaan-Mu, Ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli sabr. Ya Allah, golongkanlah kami, Ya Allah, di kalangan ahli-ahli sabar. Jika kami dipanggil masuk di dalam pintu sabar, Ya Allah. Dan kami yakin bahawasanya segala janji-Mu itu benar, Ya Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu, Ya Allah, tempatnya adalah bersama dengan-Mu. Tempatnya adalah di syurga-Mu, Ya Allah. Namun, Ya Allah, kami begitu lemah dan berikanlah kami kekuatan, Ya Allah, untuk menerima ujian, keputusan dan ketetapan daripada-Mu, Ya Allah. Dengan yakin, dengan tenang, dengan sabar, dengan kuat. Dan kami cepat bangkit daripada setiap kesulitan, setiap kesedihan, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami, Ya Allah, kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun hidup kami di dalam ujian tanpa henti, Ya Allah. Tapi kami tetap bahagia kerana di dalam hati kami ada-Mu, Ya Allah. Dalam hati kami ada cinta kepada-Mu, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cintakan syurga-Mu, Ya Allah. Maka apa jua ujian yang datang di dunia ini, Ya Allah, kami tetap merasakan ia satu bentuk sentuhan kasih sayang daripada-Mu. Kami tetap boleh menikmati rasa bahagia yang berada jauh di dalam hati tersebut. Kerana bahagia dan tenang itu adalah kurniaan daripada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah rasa bahagia kami dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak kami, dengan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Berikanlah kami ketenangan dan kebahagiaan, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, Ya Allah. Baik pada pandangan-Mu, Ya Allah. Baik dengan rahmat dan redha-Mu, Ya Allah. Dan jadikanlah kehidupan kami di akhirat juga baik, Ya Allah. Permudahkanlah urusan kami di mahsyar, Ya Allah. Berikanlah, Ya Allah, tangan kanan kami ini menerima buku amalan kami, Ya Allah. Tetap teguhlah kedua kaki kami meniti tiang sirat sehingga menuju ke syurga-Mu, Ya Allah. Jangan gelincirkan kaki kami ke jurang api neraka-Mu, Ya Allah. Dan kumpulkanlah kami kembali sebuah keluarga yang besar di syurga-Mu, Ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu, Ya Allah. Allahu Akbar. Dan jauhilah kami, Ya Allah, daripada azab api neraka-Mu, azab kubur dan azab pada mahsyar-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini saya memulakan dengan bacaan doa, sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan Allah makbulkan permohonan dan permintaan kita untuk syurga Allah, untuk pengampunan Allah, untuk memperolehi kebahagiaan di dunia dan akhirat dan semuanya. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, doa dan juga zikir adalah makanan roh, makanan hati kita. Siapa yang kurang berdoa dan kurang berzikir, maka dia telah menzalimi hatinya sendiri. Maka dia tidak memberikan khasiat ataupun makanan yang cukup buat hati-hatinya. Maka apa yang berlaku bagi orang yang kurang berdoa ataupun kurang berzikir, dia akan sakit dan makin lama akan penat, bahkan satu ketika hatinya akan mati. Orang yang tidak berdoa ataupun yang kurang zikir dan kurang berdoa, umpama seperti mayat hidup. Seperti mayat tapi dia bergerak. Itu namanya mayat hidup. Maksudnya dirinya tidak ada nilai. Kosong, jiwanya kosong. Hati kita akan terisi apabila kita suka berdoa meminta dengan Allah. Allahu Akbar. Saya bacakan sedikit daripada tulisan kitab Hisnul Muslim insya-Allah yang dituliskan, zikir dan doa adalah kekuatan hati dan roh. Kekuatan hati dan roh. Untuk kita berjaya menempuh perjalanan di muka bumi Allah ini, kita perlukan kekuatan hati dan juga roh kita. Tanpa keduanya, manusia hanyalah seperti bangkai yang berjalan. Mayat tadi tu, mayat yang berjalan. Jasadnya hidup tapi hatinya mati. Zikir dan doa adalah penghidup dan pembersih hati yang sedang berkarat, serta mampu menumbuhkan kedekatan kepada Allah. Yang lebih hebat lagi adalah bahawa zikir dan doa nilainya lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak serta berjihad di jalannya. Nanti saya bacakan hadis tersebut. Namun amat sayang, ternyata masih ramai umat Islam saat ini belum memahami secara benar makna yang terkandung dalam zikir dan doa. Mulut mereka berucap tapi sama sekali tidak membekas di dalam hati. Ini yang perlu kita fahami, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Yang mana kadang-kadang kita berdoa, kita berzikir, tapi rupanya pada lidah tidak membekas kepada hati. Contoh, bila kita meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, kehidupan yang baik, kita minta dengan Allah kehidupan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan, berikanlah aku kehidupan yang baik. Kita doakan dengan Allah tu. Lalu kita diuji. Dalam kehidupan kita diuji oleh Allah. Sama ada melalui harta ataupun melalui suami, isteri, anak, kawan-kawan, rakan sekerja, bos. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita terfikir, ya Allah aku minta kehidupan yang baik, tapi kenapa engkau sentiasa mengujiku? Allah memakbulkan doa kita bukan mengikut kehendak kita. Kita bayangkan kehidupan yang baik macam mana? Suami okey, isteri okey, rezeki okey, jiran-jiran okey, bos okey. Kita bayangan kita itulah kehidupan yang baik. Tapi pada pandangan Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, ia baik bagi kamu. Allah pujuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak sangat tu. Kalau boleh yang baik, yang seronok bagi kita sekian-sekian. Tapi Allah kata ia buruk bagi kamu. Sebab itu bila kita minta dengan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kepadaku kehidupan yang baik. Baik itu bukan pada bayangan fikiran kita. Bukan pada keinginan hati kita. Tapi kita serahkan kebaikan hidup kita di dunia ini kepada Allah. Jadi kenapa ya lepas kita berdoa dengan Allah, lalu Allah takdirkan kita bertemu dengan orang yang menyakiti hati kita, yang mengkhianati kita, yang memburukkan nama kita. Lalu kita tak yakin dengan doa kita. Masya Allah. Sekiranya kita tahu hikmah di sebalik segala yang Allah tentukan. Maksudnya bila berlaku keburukan tu Allah tunjukkan hikmah. Sudah tentu kita menjadi orang yang selalu bersyukur di atas keburukan yang berlaku dalam hidup kita. Saya sebut lagi sekali ya. Sekiranya kita tahu setiap hikmah rahsia Allah di sebalik ketetapan Allah, di sebalik kehendak Allah, di sebalik ketentuan Allah, terutamanya dalam bab yang sedih-sedih yang duka cita, maka kita sentiasa akan bersyukur kepada Allah. Kita akan berterima kasih.
kita tidak akan bersedih. Tetapi di sinilah Allah menguji orang-orang yang beriman sama ada yakin atau tidak dengan janji Allah yang akan ditunaikan bila? Di dalam kubur, di mahsyar kelak. Yang akan ditunaikan di mahsyar kelak. Yang akan kita nikmati di mana? Di syurga kelak. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Bila kita minta dengan Allah kehidupan yang baik, maka apabila Allah tetapkan kehidupan kita menempuh ujian demi ujian, maka itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik. Kerana Allah tahu kalau Allah berikan kita nikmat demi nikmat, kita mungkin sangat jauh dengan Allah. Kita bukan berada di jalan yang benar. Kita mungkin dah terpesong jauh. Kita lalai dengan keindahan-keindahan dunia. Allahu Akbar, subhanallah. Sama juga di dalam surah Al-Fatihah kita sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu yang lurus, ya Allah. Jalan yang lurus bukan bermaksud lurus, tidak ada ujian, tak ada masalah. Rupanya jalan yang lurus yang kita minta dalam surah Al-Fatihah setiap kali solat itu Allah makbulkan. Maka rupanya jalan yang lurus itu adalah jalan yang sangat sukar. Sebab daripada kesukaran akan membuahkan kesabaran. Daripada kesedihan membuahkan kita memaafkan orang dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Hidup kita ini sangat sekejap kan tuan-tuan puan-puan sekalian, sangat sementara. Ada rezeki nanti saya akan kongsikan ya. Seorang sahabat yang sangat baik yang baru pergi dalam 3 hari yang lepas. Kehidupannya yang sangat baik, Masya Allah. Saya kenal sahabat baik ni. Nantilah ada rezeki saya cerita bagaimana kematian dia yang sangat indah. Bagaimana akhlak dan sabar dia dengan ujian demi ujian dalam hidupnya. Dan dia memperolehi dan dia benar-benar mendapatkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kematian yang sangat indah yang dialaminya membuatkan kita begitu bahagia dengannya. Begitu bahagia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sebab itu kebahagiaan kita, kemuncak kebahagiaan hidup kita di dunia apabila kita mendapat husnul khatimah. Kalau kita ada semua di dunia ini, kita ada semua. Apa yang kita nak kita dapat. Ya Allah bagi apa yang kita usaha kita nak, Allah boleh bagi. Yang kita nak memang Allah boleh bagi. Tetapi sekiranya mati dalam keadaan terhina su'ul khatimah, sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa pun. Kerana apabila kita mati, dunia hilang sekelip mata. Sekelip mata apa yang diusahakan, apa yang dicari, apa yang dikerjakan, apa yang dikumpulkan, hilang sekelip mata, semuanya dimiliki oleh orang yang ditinggalkan. Kecuali orang yang mendapat husnul khatimah, apa yang diusahakan di dunia, dia boleh membawa apa yang diusahakan itu ke alam kubur untuk dinikmati di alam kubur, di pada mahsyar dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya minta izin minum air sekejap. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Ada orang tanya Ustazah save tak? Ya save. Kita akan save ni. Nanti tengok dekat IGTV ya. Kita akan save semua ceramah, kita save. Terlebih dahulu, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidup lagi kita hari ini. Syukur kepada Allah kita boleh hadir majlis ilmu. Syukur kepada Allah, Allah berikan semua yang kita ada. Cuba lihat apa yang kita tidak ada. Cuba lihat, sebenarnya kita dah ada semua. Kita dah memiliki semua. Apabila kita ada sifat syukur, kita dah memiliki dunia dan isi. Tapi kalaulah kita tidak ada sifat syukur, apa yang ada di tangan pun kita tidak memilikinya. Kita tidak menikmatinya. Na'udzubillah min zalik. Syukur Alhamdulillah di atas segala nikmat. Di atas segala ujian yang Allah berikan dengan penuh kasih sayangnya kerana Allah ingin berikan kita syurganya. Di atas setiap keinginan yang kita dihalang oleh Allah. Di atas nikmat yang telah ditarik. Di atas pemberian atau pinjaman yang telah ditarik oleh Allah, syukur. Kerana di situ kita kena yakin Allah sedang selamatkan kita daripada api neraka dan kemurkaannya. Allahu Akbar. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita bertemu lagi tuan-tuan perempuan, muslim-muslimat, sahabat-sahabat semua. Saya kasih semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, mudah-mudahan di syurga Allah kita semua akan bersatu. Semua bersatu. Tidak tercicir seorang pun dari kalangan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Kadang orang kita sebut UPSI.
UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris melalui Pusat Islam UPSI. Pusat Islam UPSI. Okey. Mereka ada satu pusat Islam yang sangat aktif. Bolehlah kita layari page Pusat Islam UPSI di bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Maksudnya pusat Islam ini dipantau. Dan insya-Allah orang yang menguruskan pusat Islam ini mereka yang ada autoriti, yang ada kelayakan. Dan insya-Allah semua ilmu, apa-apa tulisan ke perkongsian di page Pusat Islam UPSI ini kita boleh terima dengan tenang. Boleh follow lah, tak payah risau. Boleh follow dengan tenang. Masuk dengan tenang tu tak ada risau-risau betul tak apa yang dicakap ni. Betul tak apa yang ditulis dan sebagainya. Sebab ia di bawah pemantauan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di mana ni UPSI ni? Siapa tahu UPSI kat mana? Di Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Tahu kan semua kan UPSI? Okey, subhanallah, siapa yang follow UPSI ni, Pusat Islam UPSI ni boleh mengikuti pengisian ilmu setiap hari. Dia ada pengisian ilmu, ada tazkirah setiap hari jam 10.30 pagi. Setiap hari. Dia di bawah tajuk apa? Fazakir. Cantik. Fazakir, maka berilah peringatan. Kalau kita baca firman Allah tentang berkenaan dengan fazakir ni, berikanlah peringatan ini. Masya Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-55. Surah Az-Zariyat. Ada yang tanya UPSI, bukan UPSI, UP. P, pisang. U untuk P, pisang, untuk pisang. S, sayang. I, apa-apa lain UPSI. Subhanallah. Jadi, boleh follow ya UPSI. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ni UPSI ni, pusat ilmu ni, Pusat Islam UPSI ni, dia bawakan satu kolom ataupun satu ruang untuk penyampaian ilmu-ilmu agama insya-Allah melalui slot fazakir. Maka berilah peringatan. Allah berfirman tadi, dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Tuan-tuan perempuan sekalian, hari-hari kita boleh bagi peringatan. Ada orang share tazkirah orang lain, itu pun termasuk dalam beri peringatan. Pahala yang sangat besar. Agama ini disebarkan bukan eksklusif untuk golongan-golongan orang yang pakar saja. Bukan golongan alim ulama. Bukannya, awak ni siapa? Belajar background apa? Background pendidikan Islam tak? Tidak. Islam ini disebarkan kebaikannya, manfaatnya, ataupun nasihat-nasihat terkandung di dalamnya, kebaikan-kebaikannya oleh setiap umat Islam. Bukannya ia eksklusif untuk golongan ustaz, ustazah, alim, ulama saja. Namun kita perlu lihat kadar kemampuan kita dalam menyampaikan, insya-Allah. Tapi janganlah pula rasa macam, ustazah saya takutlah, takut salah ke apa. Dah kalau kita ambil daripada Al-Quran, kita sebut tulikan terjemahan, kemudian hari tu mungkin ada satu orang baca. Kita tak tahu, kita dah tidur, ada orang baca yang kita share tersebut, maka kita dapat pahala yang berganda-ganda. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Jadi, terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Pusat Islam UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Ada yang komen, lalu kok situ rasa seronok, tenang je lalu kok UPSI tu. InsyaAllah satu hari saya akan sampai. Jadi, kepada siapa yang ingin bagi sumbangan kepada mereka, bagi Pusat Islam ini untuk imarahkan program, macam-macam mereka buat program, maka bolehlah kita ambil peluang hari ini. Mungkin kita tak pernah bagi sumbangan kepada pihak mereka ni, jadi bolehlah kita jadi sebahagian. Kita mungkin tak buat kerja dakwah, tapi melalui usaha yang kita berikan tu, dari sudut sumbangan harta itu menjadi sebahagian mereka yang melakukan kerja dakwah. Okey, ada orang tanya, Ustazah, hari ni tajuk apa ni Ustazah? Nak tajuk apa? Tanya pula kan? Masya Allah. Tajuk kita ialah norma baru. Norma baru, apa peranan wanita Islam?
Norma baru apa peranan wanita Islam. InsyaAllah saya akan kupas tajuk ini dengan cara yang menarik. Itulah ayat Ustazah tu kan, nak suruh orang seronok, nak ceramah walaupun duk fikir nak cakap apalah ni kan. Masya Allah. InsyaAllah, jadi kita akan berkongsi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, para wanita muslimah sekalian. Bagaimana peranan wanita, janganlah pula orang lelaki geruk pula. Cakap pasal orang perempuan yang follow lelaki terus keluar. Tak, Masya Allah. Sebab walaupun sebut perempuan, ia boleh jadi juga muhasabah bagi lelaki. Jadi tajuk kita ialah norma baru. Kita sebut norma baru sekarang ni. Apa peranan wanita Islam? Jadi sebagai orang Islam, macam mana peranan kita? Baiklah para wanita sekalian, siapa wanita kat sini angkat tangan? Ada yang angkat tangan kat luar ni Subhanallah, Zara, Mizara, Azlina Wang, Nur. Tajuk norma baru apa peranan wanita Islam. Ustazah doakan saya exam petang ni, Naufat ni, Masya Allah. Moga berjaya dengan cemerlang, Allah berikan ilham yang benar. Masya Allah. Okey, ramai ni angkat tangan ni perempuan ni, yang lelaki pun nak angkat jadi perempuannya. Jadi Alhamdulillah tajuk yang sangat baik khusus untuk perempuan. Orang perempuan wajib hafal, sekurang-kurangnya hafal hadis Nabi riwayat Muslim ni. Boleh tak follow saya ya? Boleh ya semua ikut saya? Ini adalah hadis yang paling utama yang sangat sinonim dengan kita sebagai seorang wanita. Dan kita kena jadikan itu satu tema ataupun satu cita-cita keinginan kita. Apa dia tu? Hadis apa? Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak ikut ni? Saya baca, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimah ikut sama. Baca hadis Nabi pun dapat pahala. Hadis ni pendek. Kalau kita ni cintakan Nabi, tak pernah hafal hadis Nabi, malu. Betul ke kita cintakan Nabi? Kalau satu hadis Nabi pun kita tak hafal. Kita boleh hafal lagu, kita boleh hafal nasyid, kita boleh hafal zikrullah. Alhamdulillah zikrullah itu tanda cinta Nabi juga. Tapi sekurang-kurangnya hafal satu hadis ni, orang perempuan wajib hafal satu hadis ni. Okey, ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'id dunya. Wa khairu mata'id dunya. Wa khairu mata'id dunya. Al-mar'atu salihah. Al-mar'atu salihah. Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'id dunya. Al-mar'atu salihah. Maksudnya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Subhanallah. Ada yang tolong tulis Syazwani, terima kasih. Dunia mata'un. Dunia ini adalah perhiasan. Bila sebut perhiasan yang perempuan, perhiasan paling seronok apa? Mungkin barang kemas. Mungkin perhiasan orang perempuan dia suka apa? Tudung yang cantik, baju yang cantik, apa-apa bentuk perhiasan semua orang suka. Perhiasan bagi lelaki mungkin sport ring. Perhiasan bagi lelaki mungkinlah apa dia perhiasan bagi lelaki? Sport ring macam itulah. Baju dia ke apa ke. Perhiasan ni bila sebut perhiasan benda yang indah. Wa khairu mata'id dunya. Dan seindah-indah. Sebaik-baik perhiasan dunia. Yang kita nampak apa jua yang indah. Nabi sebut al-mar'atu salihah, iaitu wanita yang salihah. Masya Allah. Jadi bila sebut tajuk hari ni tu kan, tentang apa peranan wanita Islam, pertama kita semua wanita Islam perlu rasa kita adalah perhiasan terindah dunia. Insya Allah, perhiasan terindah dunia ini juga menjadi perhiasan terindah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para wanita yang turut hadir sama pada pagi yang berkah ini, kita semua dijadikan oleh Allah, dikurniakan Allah menjadi bidadari, bahkan ketua bidadari di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.
Imam Al-Qurtubi menafsirkan makna wanita yang solehah. Imam Qurtubi, ada tafsir Qurtubi kan? Dia menafsirkan tentang apakah makna wanita yang solehah di dalam hadis Nabi SAW dengan katanya, iaitu wanita. Dan kata ni adalah berdasarkan hadis Nabi juga ni. Siapakah wanita yang solehah itu? Sila tuliskan ya. Imam Qurtubi sebut, iaitu wanita yang menggembirakan suami apabila dilihat. Wanita tu bila suami dia tengok dia, suami rasa gembira, rasa tenang, rasa seronok. Bukan panas hati tengok orang rumah. Jadi kita tanya sekarang, diri kita ni orang perempuan terutamanya para isteri. Adakah rasanya kalau suami kita tengok muka kita sejuk hati ke panas hati? Ke suam-suam je? Jawab dengan jujur. Kalau berani nanti tanya suami masing-masing. Balik suami kerja ke ni, bang awak tengok muka saya awak rasa macam mana? Kalau suami tu memang takut kat isi, memang dia kata sejuk beku tengok awak. Macam tu. Iaitu wanita yang menggembirakan suami apabila dilihat, apabila diberi arahan dia taat, bila disuruh buat sesuatu dia ikut, dan apabila ketiadaan suaminya dia memelihara kehormatan suaminya pada dirinya dan juga hartanya. Jadi ada orang pula sedih, Ustazah, itu kan bagi orang ada suami, saya tak ada suami lagi. Dia buat-buat sedih. Bagi wanita yang tidak ada suami, maka dia akan pergi kepada ibu ayah. Jadi wanita yang solehah itu apabila ibu ayah melihatnya gembira. Mak ayah tengok dia gembira, seronok, tenang. Bukan bila mak ayah tengok muka dia susah hati. Tak adalah susah hati sana, susah hati sini. Jadi menggembirakan hati ibu ayah. Apabila ibu ayah suruh apa-apa, dia taat. Dia tak banyak menjawab. Walaupun perkara itu mungkinlah perkara yang bertentangan dengan keinginannya. Dan apabila mak ayah tiada, dia jaga elok-elok. Dia jaga maruahnya. Mak ayah tinggal pergi kerja, dia jaga dirinya dan juga menjaga harta ibu ayahnya. Subhanallah. Jadi sebenarnya wanita yang solehah itu bukanlah sekadar apabila jadi isteri barulah boleh jadi wanita solehah. Tak ada suami pun, walaupun mungkinlah sampailah dah tua, ada orang kata Ustazah umur saya dah 50 lebih tapi saya tak ada suami. Jadi saya tak adalah pahala daripada seorang menjadi, kan pahala seorang isteri ni kan banyak pahala seorang isteri, jadi saya dah 50 rasanya dah tak ada harapan. Lalu saya sebutkan Masya Allah, jalan menuju ke syurga Allah dan jalan menghimpun pahala itu bukan satu. Dan Allah berikan mengikut kadar kemampuan. Dan mungkin kalau kita nak fikir, kenapa Allah tidak temukan puan jodoh? Mungkin puan lebih banyak pahala dengan tidak bertemu jodoh berbanding dengan bertemu jodoh. Nescaya di luar sana memang ramai wanita yang bukan mengumpul pahala dalam rumah tangga, tapi mengumpul dosa demi dosa demi dosa. Dosa apa? Dosa menyakiti suami, dosa menjatuhkan maruah dirinya dan maruah suaminya. Dosa dia tidak mampu untuk sabar dengan akhlak buruk suami, akhirnya lidahnya menjadi buruk juga. Begitulah kehidupan kita. Hakikatnya apa yang Allah kurniakan, Allah berikan adalah yang terbaik. Okey, sekarang saya nak bawa satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat meraihkan wanita. Akhlak Rasulullah SAW sangat mengihtiram ataupun memuliakan wanita. Suka apabila wanita suka. Maksudnya suka mengembirakan ahli keluarga, suka mengembirakan isteri, suka mengembirakan anak-anak perempuan, anak lelaki pun samalah. Maksudnya Rasulullah orang yang sangat lembut dengan wanita. Penyayang sekali. Siapakah lelaki penyayang kat sini? Lelaki yang penyayang, yang romantik, yang suka membantu isteri, insya-Allah mengikuti akhlak Nabi SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi kata barang siapa yang mencintai Allah, berfirman, barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengikuti Rasulullah ini bukan sekadar orang lelaki, sebab kita fikir Rasulullah lelaki, bang awak kena ikut Rasulullah, saya ikut Khadijah. Tak, akhlak Nabi SAW boleh dan perlu diikuti oleh semua. Orang tua ke, orang muda ke, orang lelaki ke, orang perempuan ke, siapa saja, orang kaya ke, orang miskin ke, semua kena mengikuti akhlak Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan antara akhlak Nabi, Nabi sangat meraihkan pendapat para isteri. Contoh dalam satu kisah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah,
berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Kita tahu kisah perjanjian Hudaibiyah, pada awalnya dilihat ia seperti merugikan umat Islam dan memberi keuntungan kepada orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi perjanjian Hudaibiyah pada peringkat awal, umat Islam, sahabat-sahabat Nabi pun rasa macam tidak adil berat sebelah. Tapi saya bukan nak detailkan tentang perjanjian Hudaibiyah. Ketika mana telah berlaku satu perjanjian di antara orang musyrikin Quraisy dengan Nabi SAW di Hudaibiyah. Nabi menyebut kepada para sahabat yang ada pada ketika itu, Qumu fanhiru summa khuliqu. Okey, mohon maaf kalau bacaan saya itu tidak tepat. Yang bermaksud, bangunlah dan sembelihlah kemudian bercukurlah. Bangunlah kemudian sembelihlah kemudian bercukurlah. Nabi kata bangunlah. Ni sahabat sana Nabi sedih ni, tidak boleh melakukan ibadah ni. Kemudian Nabi kata apa yang boleh dibuat, iaitu Nabi kata bangunlah kamu. Kemudian sembelihlah, kemudian bercukurlah. Nabi suruh lakukan sembelihan, lakukan korban, kemudian bercukurlah. Nabi SAW mengatakan demikian adalah kerana umat Islam tidak dibenarkan untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Namun begitu, tiada seorang pun yang bangun walaupun Nabi SAW telah menyebutnya sebanyak 3 kali. Nabi sebut kepada sahabat tu sebanyak 3 kali. Bangunlah, sembelihlah dan bercukurlah. Nabi ulang sampai 3 kali, tak ada seorang sahabat pun yang bangun. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi masuk ke dalam khemahnya. Dan pada ketika itu terdapat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maksudnya masa tu Ummu Salamah, dia dengar ni, Nabi cakap kepada para muslimin ni, pada orang lelaki ni, sahabat-sahabat ni. Sebab kali tu naik umrah, masing-masing rasa sedih, Nabi kata tak apa. Bangunlah kamu, pergilah buat sembelihan, kemudian bercukurlah. Kemudian 3 kali Nabi cakap, sahabat tetap tak bangun, Nabi pun bangunlah di dalam, masuk dalam kemah. Lalu Ummu Salamah sangat binyak. Ummu Salamah pun kata, tiada seorang pun yang bangun. Ummu Salamah pun berkata, dengan kejedikan Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, adakah engkau suka keadaan yang sebegitu? Keluarlah kemudian jangan bercakap dengan sesiapa pun, walaupun satu perkataan, sehinggalah engkau menyembelih unta dan memanggil tukang cukur untuk mencukur. Lalu Nabi SAW keluar dari khemahnya. Baginda tidak bercakap dengan siapa pun. Lalu baginda menyembelih dan bercukur. Perkara ini disaksikan oleh sahabat. Melihat Nabi SAW melakukan perkara yang sedemikian, menyebabkan para sahabat melakukan perkara yang sama. Kisah ini dinukilkan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Ianya memperlihatkan kecerdasan isteri Nabi, iaitu Ummu Salamah membantu Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Inilah tugas para ummul mukminin. Mereka bukan sahaja duduk di rumah, namun turut menemani dan membantu Nabi SAW sekaligus memberi idea-idea yang bersifat menyelesaikan. Masya Allah. Para wanita, para muslimah sekalian, cuba tengok bagaimana kisah Ummu Salamah ni. Sangat bijak. Bila Nabi cakap 3 kali kepada para sahabat tidak berganjak, tak bangun. Lepas tu Nabi masuk dalam khemah. Nabi cerita kepada Ummu Salamah apa yang berlaku. Lalu Ummu Salamah mencadangkan apa? Ya Rasulullah, kamu keluar saja daripada khemah ni, jangan bercakap dengan siapa-siapa pun. Lalu kamu ambillah unta, kamu sembelih, kemudian kamu panggillah pencukur, tukang cukur dan cukurlah rambut. Nabi pun ikut saranan Ummu Salamah. Allahu Akbar. Tengok akhlak Nabi sangat merendah diri. Tak adalah menjawab, kau tu siapa kan, aku ni Nabi, dan maksudnya apa-apa perkataan seumpama itulah. Dan percayalah Nabi tidak akan ucap kalimat tersebut, tetapi maksudnya seorang suami, bahkan Rasulullah ketika ini adalah pemimpin nombor 1, presiden ataupun Perdana Menteri negara Islam pertama di dunia, iaitu Madinah, dengan kelebihan yang begitu banyak. Tapi bila datanglah daripada cadangan seorang isteri, Nabi meraihkan dan Nabi tidaklah memperlekehkan cadangan tersebut. Ini sifat dan akhlak seorang suami. Kalau seorang suami memiliki seorang isteri yang mungkin bijak, seorang isteri yang ada ilmu-ilmu tertentu, apa salahnya seorang suami merendahkan dirinya, bertanya cadangan daripada isteri dan meraihkan cadangan tersebut. Cuba dulu. Nabi lalu terus buat cadangan seperti mana Ummu Salamah cadangkan. Keluar, buat apa yang dicadangkan. Selepas dia dibuat, terus sahabat-sahabat bangun, terus pergi buat sembelihan dan juga mencukur kepala. Masya Allah, Allahu Akbar. Indahnya akhlak Nabi SAW. Contoh yang lain kan, kita orang perempuan,
Wanita sekalian, kadang-kadang siapa yang bagi cadangan kepada kita? Anak kita. Tapi ramai juga kadang-kadang kita ni kan, sebab ego seorang ibu, kita tak meraihkan cadangan daripada seorang anak. Contohlah kadang-kadang kan kita borak dengan suami tentang satu perkara. Anak tu curi dengar, lepas tu dia bagi cadangan. Umi, kalau macam ni macam mana? Kita kadang-kadang tu terus pak cantas. Apa orang tua bercakap ni kan? Masuk campur. Jangan nak fikirlah benda ni, Umi habis je fikir. Contohlah macam tu kan. Maka subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan sekalian, dengan siapa pun yang beri cadangan, akhlak dan sikap yang patut kita buat, kita berikan adalah menghormati, dengar dahulu, timbang dulu dan raikan setiap pandangan yang diberikan. Janganlah mempercepatkan dengan mempelekehkan. Na'udzubillah min zalik. Okey, itu salah satu sifat dan juga kita tengok peranan isteri. Contoh senario lah ni. Contoh keadaan. Suami ni sedih balik rumah ni kan. Muka susah hati. Isteri pun tanya, bang, dah kenapa muka awak macam tu? Tadi ada masalah sikit kat pejabat. Masalah dengan siapa? Dengan orang sama lah. Kan saya dah cakap dengan awak. Daripada dulu lagi saya dah cakap dengan awak. Awak kena bla 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 bla. Dia sambah lagi membebet. Itulah awak tak nak dia cakap saya. Gini. Orang suruh cari kerja lain. Awak nak juga kerja kat situ. Bukan gaji tinggi sangat. Kalau awak berniaga pun ni. Contoh kadang-kadang, minta maaf, seorang wanita ataupun seorang isteri, dia bukan memberi idea ataupun memberi nasihat ataupun pandangan yang menenangkan suaminya. Akhirnya suami ni, kalau balik rumah daripada kerja, bang, macam mana kerja? Okey memanjak, walaupun tak okey. Sebab dia tahu, kalau dia berkongsi cerita dengan isteri, keadaan bertambah KO, bertambah teruk. Jadi, cuba kita lihat diri kita, adakah kita isteri yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi tu? Wanita yang solehah tu, yang apabila suami melihat, suami rasa tenang dan sebagainya. Memanglah orang kata, Ustazah, kenapa Ustazah tegur isteri je? Hari ni ramai suami yang menjengkelkan suami sekian. Saya hari ini bercerita dalam skop wanita. Bukanlah skop keluarga ataupun skop suami. Kalau nak sebut pasal tanggungjawab suami, akhlak buruk suami dan sebagainya, tak habis cerita kita. Jadi insya-Allah percayalah wanita-wanita yang baik dan ingin jadi baik dan wanita yang solehah, Allah tidak akan sia-siakan kebaikan kita. Kita buat baik pasti dibalas oleh Allah, sama ada di dunia atau di akhirat. Di dunia dibalas baik oleh manusia. Kalaulah tidak dapat balasan yang baik daripada orang yang kita buat baik, maka tetap yakin bahawasanya kita tidak akan dirugikan Allah sedikit pun. Allah akan lipat gandakan kebaikan itu untuk dibalas di akhirat kelak. Sebab itu jadi orang yang baik tak pernah rugi. Ustazah rugilah jadi orang baik kena tindas. Jadi orang baik kena bully. Jadi orang baik orang tak hargai. Jadi orang baik buat apa suami pun tak baik juga. Ini adalah kata-kata orang yang kurang beriman kepada Allah. Kalau kita orang beriman, iman apa? Yakin. Percaya. Percaya dengan apa? Janji Allah. Percaya dengan setiap kebaikan mesti dibalas kebaikan berlipat kali ganda. Maka kita tidak akan rasa rugi. Walaupun kita masih lagi dalam keadaan dilihat rugi ketika di dunia, tapi keuntungan yang berlipat ganda, bahkan kita akan berterima kasih. Ya Allah. Ayat yang selalu saya suka gunakan, semua persoalan kita di dunia ni akan terjawab di mana? Di syurga Allah. Yang kita dia tanya, ya Allah, kenapalah ya Allah? Aku dah buat dah baik, kenapalah orang ni masih lagi macam ni? Ya Allah, aku dah usaha gini. Yang kita dia tanya kenapa tu terjawab di mana? Di syurga. Barulah terjawab, ya Allah, rupanya ujian dulu tu. Patutlah engkau uji aku dengan suami, rupanya kau nak berikan aku syurga ni. Patutlah aku diuji dengan isteri, ya Allah, aku sabar dengan isteri sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai lelaki, Allah berfirman kepada para lelaki, iaitu kepada para suami. Apabila berlaku sesuatu yang kamu tidak sukai terhadap isteri kamu, apa yang kamu benci terhadap isteri kamu, ada perkara yang engkau tidak suka, maka janganlah engkau tergesa-gesa untuk menceraikan isteri kamu. Allah kata, kerana boleh jadi apa yang kamu tidak suka pada isteri kamu itu, terdapat kebaikan yang begitu banyak, terdapat rahmat Allah yang begitu banyak. Tapi dalam firman Allah itu Allah sebut begitu. Kepada orang lelaki, Allah berfirman, Allah kata, sekiranya terdapat sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu benci kepada isteri kamu, maka janganlah kamu tergopoh-gapah tergesa-gesa untuk menceraikannya. Kerana boleh jadi
Kerana apa yang kamu tidak suka itu terkandung kebaikan yang begitu banyak. Yang mana kita tak boleh tahu. Sebab itu Masya Allah, segala pertanyaan kita di dunia ini, kalau kita tak sabar, kita tetap bersangka baik dengan Allah, akan terjawab bila? Akan terjawab di syurga Allah kelak. Bahkan kita berterima kasih kepada Allah di masyarakat kelak. Di atas ujian yang tidak pernah henti, ujian begitu banyak. Rupanya kita dipermudahkan hisab di masyarakat. Dipermudahkan perjalanan meniti titik yang sirat. Ketika itu kita menjadi orang yang benar-benar bahagia. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, satu kisah lagi. Wanita pada zaman Nabi SAW juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan ilmu. Antaranya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Urwah tentang Sayyidatina Aisyah, ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Kata Urwah bin Zubair, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat ahadan, seseorang, a'lamu bi fiqhi wala bi tibbi wala bi syi'ri min Aisyah. Masya Allah. Sahabat Nabi ni Urwah bin Zubair kata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih alim. Ini dinyatakan ataupun telah dipersaksikan oleh siapa? Oleh sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Zubair. Dia kata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih alim di dalam bab fiqh, bab fiqh, bab syariah, dalam bab perubatan dan juga bab syair Arab melebihi daripada Aisyah. Masya Allah. Rupanya ibunda kita Sayyidatina Aisyah seorang yang mahir apa? Yang mahir dalam bab fiqh, yang mahir dalam bab perubatan, bab perubatan. Masya Allah. Yang ketiga, mahir dalam bab apa? Dalam bab syair Arab. Maksudnya dari sudut bahasa, dia pakar bahasa. Sebab itu kadang-kadang seorang wanita kan yang jumpa saya, Ustazah, kami dah kahwin 10 tahun Ustazah tapi belum dikurniakan anak. Ustazah, saya dah kahwin sekian-sekian. Saya kan bila dengar seorang wanita ataupun yang tulis ataupun jumpa saya depan yang dah berusaha dan nikah lama tak dapat anak, saya kata, Puan seperti ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Saya kata, kenapa pula? Dia tanya, kenapa Ustazah? Apa persamaan saya? Ibunda kita Aisyah nikah dengan Rasulullah lebih kurang 10 tahun. Nikah umur 9 tahun, riwayat banyaklah. Dan Rasulullah wafat ketika umur Aisyah 19 tahun. Masya Allah. Kan nikah dengan Rasul umur 53, Rasul wafat umur 63. Maksudnya pernikahan Aisyah dengan Rasulullah lebih kurang 10 tahun saja. Nikah umur 9 tahun dan kematian suami ketika umur 19 tahun. Dan Sayyidatina Aisyah tidak dikurniakan anak. Subhanallah. Sudah tentu ibu dia kita Aisyah juga nak sangat anak. Siapa yang tak nak? Lagi-lagi Sayyidatina Aisyah seorang anak dara ketika bernikah dengan Rasulullah. Tentulah Sayyidatina Aisyah juga sangat menginginkan zuriat daripada rahimnya dan zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan suami Sayyidatina Aisyah adalah sebaik-baik manusia. Mestilah nak ni anak ni bersama dengan suami tercinta. Tapi ibunda kita Aisyah seorang yang sangat sabar. Tidak pernah mempersoalkan takdir Allah, tidak pernah mendesak-desak suaminya, tidak pernah mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya apa yang berlaku kepada ibunda kita adalah Sayyidatina Aisyah sangat memanfaatkan masanya. Sehingga ibunda kita menjadi seorang yang sangat faqih, seorang yang sangat alim, pakar bahasa, pakar perubatan, pakar fiqh. Jadi saya kata, Puan, daripada Puan menyibukkan diri, mengisi kekosongan masa di rumah. Dia kata, Ustazah, saya sunyilah Ustazah, orang lain ada anak. Kami balik rumah berdua tak ada anak. Kami rasa boring Puan, kami asyik bergaduh, balik kampung sekian-sekian. Saya kata, saya pun cerita. Puan nak tahu, nak dengar tak cerita satu kisah benar? Ceritalah Ustazah. Okey, itu cerita Sayyidatina Aisyah. Rasa jauh sangat. Ustazah janganlah buat perbandingan dengan ibunda kita dengan Sayyidatina Aisyah. Itu jauh sangat. Masya Allah. Tapi saya kata tak, ini kisah zaman sekarang kawan-kawan saya. Saya kata, ada sahabat saya ni dah kahwin lebih 10 tahun. Dah berbelas tahun. Ni kawan saya yang betul-betul ni. Ada lagi sekarang. Mereka pun tak dikurniakan anak. Tapi mereka pasangan yang sangat bahagia. Masya Allah. Pasangan yang sangat bahagia. Pasangan yang bagaimana mereka boleh bahagia walaupun mereka tak dikurniakan anak. Mereka berdua menyibukkan diri dalam urusan agama. Mereka pergi kuliah sana, kuliah sini. Mereka menyantuni alim ulama. Mereka bantu satu madrasah. Mereka selalu ihtiram guru-guru, khidmat kepada guru-guru. Akhirnya saya lihat kehidupan mereka penuh dengan jalan-jalan ilmu. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya di sini, wahai para wanita sekalian, wahai para muslimin muslimat,
Masa tetap berdetik. Tidak terhenti dengan kesedihan kita, tidak terhenti dengan ujian kita walaupun kita rasa macam nak mati, macam mana pun masa tetap berjalan. Masa tetap berjalan dan masa tetap akan terisi. Terisi dengan apa? Kesedihan, kekesalan, usaha dengan usaha, ya, usaha tu perlu. Tapi jangan usaha dengan tamak, usaha dengan tidak syukur, tidak. Maksudnya masa ni tetap berlalu dan tetap akan terisi. Kalau kita tidak isi dengan sesuatu perkara yang berfaedah, dia akan terisi dengan perkara yang tidak berfaedah. Kalau masa tidak diisi dengan satu benda yang barakah, dia akan terisi dengan perkara yang sia-sia. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang mungkinlah belum nikah, maka isilah masa dia. Jadikanlah Sayyidatina Aisyah sebagai role model. Tak apa, aku ada banyak masa. Aku tak ada, mungkin Allah tahu ni, kalau aku nikah ni mungkin aku tak ada masa nak uruskan gini-gini. Maka insya-Allah dengan masih ada aku nak hafal Quran. Dengan masih ada aku nak hafal hadis Nabi. Sayyidatina Aisyah antara perawi hadis yang paling banyak. Aku ni suami tak ada. Lepas kalau dah nikah anak tak ada, contohnya kan. Kurang-kurangnya aku nak hafal Al-Quran nak hafal hadis Nabi 100. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi orang yang bernikah kemudian ada anak, mungkin dia tidak mampu hafal hadis walaupun 10. Tapi rupanya motivasi bagi orang yang belum ada suami ataupun belum ada isteri ataupun motivasi yang sebelum ada anak. Bang, kita ni Allah tak sibukkan kita dengan anak, bang. Jom kita hafal hadis Nabi 100 hadis Nabi. Kalaulah kita mati dengan kita menghafal hadis Nabi dalam 100, ya Allah bang, seronoknya bang. Tak adalah malu sangat kita nak jumpa Nabi kalau kita tak mampu memiliki zuriat. Di situlah adanya kebahagiaan. Lalu dia jawab, betul lah Ustazah kan, daripada saya duduk sedih, saya memang saya ikhtiar. Saya sibukkan hafal hadis Nabi. Dia mulalah hafal, 1, 2, lama-lama dia kata, Ustazah seronoknya hafal hadis Nabi, mula-mula susah, lama-lama mudah. Sekarang ni saya rasa macam kalau orang tanya saya bila nak ada anak pun saya tak kisah. Sebab saya ada sumber kebahagiaan yang baru. Bahagia sekali sekarang, dulu saya letak kalau dapat anak bahagia. Sekarang ni saya dah ada satu kayu ukur yang lain, target yang lain. Bukan target utama tu nak dapat anak, saya serah daripada Allah. Target saya sekarang, saya nak hafal hadis Nabi, cukup 20, nanti dah 20 ni. Jadi dia mula ubah cara dia berfikir, cara fokus hidup dia. Sebab sumber bahagia sebenarnya begitu banyak. Bukannya satu saja. Tapi kalau kita stick dengan satu, bila tak dapat yang tu, kita rasa kita tak bahagia. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah muslimin muslimat sekalian, sekarang ni baru nak sentuh tajuk kita ni, norma baru ni. Tu dia. Sebenarnya masa sampai ke berapa ni ya? Pukul 11. Sepatutnya kita ni 1 jam saja pukul 11. Sekarang baru pukul 11 8 minit kan? Bismillah. Tapi tadi sebab kita mula lambat sebab masalah teknikal, jadi insya-Allah kita cuba sudahkan pukul 11.15, 11 suku ke 11.20. Boleh ya? Boleh teruskan ya? Insya-Allah. Tak lama dah ni. Tu cara memujuk tu. Baiklah, subhanallah. Bila berlaku ujian COVID-19, berlaku perubahan yang besar kepada dunia keseluruhan. Berlaku perubahan besar kepada negara Malaysia secara khususnya. Berlaku perubahan kepada negeri kita. Berlaku perubahan kepada daerah kita. Berlaku perubahan kepada keluarga kita. Berlaku perubahan kepada diri kita. Subhanallah. Hasil daripada tarbiyah, didikan Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 dihadapi oleh seluruh dunia. Bukannya negara-negara tertentu, seluruh dunia. Perkara ini jarang sangat berlaku. Dah berapa puluh ribu tahun dah tak berlaku satu pandemik yang memberi kesan kepada keseluruhan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai hari ini belum ada vaksin lagi. Wallahualam, konspirasi ke apa tu kita tak payah fikirlah. Tapi nak sebutnya di sini, Masya Allah, marilah sama-sama kita menghayati norma baru daripada COVID-19 ini. Yang pertama, apa ataupun ujian yang Allah timpakan kepada kita seluruh ni, di dunia ni, dan khusus kepada kita, Allah sedang mendidik kita dengan sifat sabar. Mendidik kita dengan sabar. Marilah sama-sama kita membacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156. 155 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dik tolong cari ayat tu, Ustazah nak tengok sambungan dia. Al-Baqarah ayat 155, 156. Ada sambungan tu. Okey.
Sekali lagi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah sambung lagi. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah, Allahu akbar. Yang bermaksud sekejap ya. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan merasai kelaparan dan kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa sesuatu musibah ataupun kesusahan ataupun ujian, lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan dilimpahkan dengan pelbagai kebaikan daripada Tuhannya serta rahmat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, di antara hikmah besar COVID-19, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun kata di dalam Al-Quran, Allah sebut demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Kan kita takut COVID-19 hari itu. Bimbang, takut itu, ini. Sampai rasa resah, gelisah. Peringkat awal hari itulah peringkat mula-mula tersebar, tak boleh keluar rumah. Kita macam-macam diuji. Dengan perasaan takut kepada musuh. Contohnya pada musuh. Musuh kita ketika itu adalah musuh kita ketika itu virus itu sendiri. Dan merasai lapar. Ramai orang kelaparan. COVID-19, jatuh miskin, susah. Dan berlakunya kekurangan daripada harta. Ramai orang terputus rezeki. Rezeki tak putus, terputus duit contohnya. Terputus gaji, tak dapat gaji bayar separuh. Ada kehilangan terus kerja. Ini janji Allah. Dan jiwa. Dan juga kehilangan jiwa. Kematian yang begitu banyak. Serta hasil tanaman. Betul? Petang ni tak boleh keluar, pergi bekerja, apa semua hasil tanaman yang kurang. Namun Allah sambung. Wa basyiris sabirin. Khabarkanlah berita gembira. Khabarkanlah berita gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Iaitu allazina iza asabatum musibatun qalu. Iaitu siapakah ciri-ciri orang yang sabar? Allah berfirman, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Allazina iza asabatum musibatun. Mereka yang apabila ditimpa ujian musibah, kecil besar tak kisah, tapi sikap mereka qalu, lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datangnya daripada Allah. Lalu mereka mengatakan bahawasanya kami adalah kepunyaan Allah. Semua ini datangnya daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelebihan orang yang mengucapkan kalimah ini? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah yang akan diberikan salawat, iaitu rahmat, pertolongan daripada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kata mereka itulah golongan yang diberikan petunjuk. Jadi subhanallah, di dalam kalimah ini disebutkan kalimah istirja. Kalimah istirja. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak berkongsi satu ilmu yang sangat mahal. Dan saya pasti semua daripada kita dah pernah dengar, tapi kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita tidak beramal sebab kita lupa. Hari ini Allah bagi kita peluang untuk diperingati. Apapun ujian yang datang, tiba-tiba tayar pancit, tiba-tiba ada orang break mengejut, kita pun kena langgar. Kita pun mengejut kena langgar. Tiba-tiba apalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalimah yang pertama kita kena sebutkan ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah sebut. Mereka apabila ditimpa musibah lalu menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapat salawat, pertolongan Allah, perlindungan Allah, rahmat Allah. Allahu akbar. Okey, subhanallah. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni,
fi musibati wa akhlif li khairan minha wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Okey, dengar ya baik-baik sahabat-sahabat semua. Hadis Nabi riwayat Muslim 918, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin, orang beriman. Siapa mukmin di sini? Kita semua, insya-Allah semua orang yang beriman. Tidaklah seorang mukmin apabila ditimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah, iaitu kalimah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dengan kalimah tersebut dan dia sambung lagi, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kami pahala di atas musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan tukarkanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya, melainkan Allah akan menukar baginya dengan yang lebih baik. Okey, tuan-tuan perempuan boleh cari doa ini, sebut Google dalam internet doa Ummu Salamah ataupun doa Abu Salamah. Saya bacakan sekali lagi. Nabi bersabda, tidaklah orang mukmin. Nabi kata tidaklah seorang mukmin apabila ditimpa musibah lalu dia membacakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sadaqallahul azim. Maksudnya kita baca doa tersebut. Lalu Nabi kata, nescaya dia akan digantikan dengan yang lebih baik. Nescaya dia akan digantikan dengan yang lebih baik. Saya ada kawan saya kan, dia hilang laptop. Dia duduk doa yang tu, duduk ulang-ulang doa tu. Ulang, kisah benar ni. Dia tanya macam mana sedihnya laptop tu, dah lama, gini, macam-macam. Saya kata cubalah baca doa Abu Salamah tu. Doa Abu Salamah, ya doa tu kan ada dalam hadis Nabi. Ulang sampai rasa hati tenang. Dia pun bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Cari doa tu ya. Start daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami datang daripada-Mu. Ya Allah, semuanya pun datang daripada-Mu. Kami semua akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, berilah ganjaran pahala di atas musibah ni, Ya Allah. Musibah yang Allah beri, kita tak nak ada deretan musibah yang lain. Dahlah ditimpa musibah, kemudian kita marah-marah, maka kita akan didatangi musibah-musibah yang lain pula. Dan gantikan yang lebih baik. Takdir Allah, subhanallah, takdir Allah, apa yang berlaku, Masya Allah. Tak lama lepas tu kawan saya dapat hadiah yang tak disangka-sangka. Hadiah apa? Laptop yang jauh lebih baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kita tidak tahu ya muslimin-muslimat sekalian, apa yang Allah akan gantikan. Bukan semestinya hilang laptop, Allah ganti laptop. Bukan semestinya hilang gelang, Allah gantikan gelang. Mungkin Allah akan gantikan dengan jauh lebih baik daripada itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Inilah di antara doa ataupun amalan kita daripada hasil daripada musibah COVID-19 ini. Kita perlu belajar apapun ujian yang kita terima, bacalah doa tersebut. Ada orang share tu doa tu. Subhanallah, Allah Akbar. Yang kedua, daripada norma baru daripada COVID-19 ini, kita belajar memeriksa kesahihan satu berita. Ini saya laju-laju sebagai penutup ni kesimpulan. Norma baru yang perlu kita teruskan. Hasil daripada didikan ataupun tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita melalui proses PKP, terlalu banyak hikmah yang Allah berikan. Dan norma baru ni kita perlu teruskan selepas ini. Pertama tadi, menjadi orang yang sabar. Sebab ujian COVID-19 itu dikenakan oleh setiap orang, cuma berbeza bentuk saja. Kesan tu berbeza. Jadi pertama doa tu tadi, cuba amalkan insya-Allah. Yang kedua, kita belajar apa? Menerima kesahihan berita. Perasan atau tidak? Sebab apa? Bila berlakunya COVID-19 itu, kita duduk banyak dalam rumah. Jadi kita banyak dengan telefon. Jadi apa-apa berita melalui telefon. Dan di sana kita akan jumpa pelbagai tulisan sekian, berita sekian, sebarkan benda-benda yang tak betul. Dan apa yang berlaku, contohnya di India kan, berlakunya bunuh diri, keluarga besar-besaran. Sebab apa? Ketakutan mereka terhadap COVID-19 ni. Bahkan mereka kata, mereka tak boleh selamat ni, kita akan mati. Daripada mati teruk, baik kita minum racun beramai-ramai. Betapa ramai penduduk India terutamanya, sekeluarga mati. Padahal apa yang disebarkan itu bukanlah seteruk itu. Bukanlah tidak ada peluang untuk sembuh dan sebagainya. Ada pula yang minum itu, minum ini, akhirnya meninggal dunia. Di Malaysia pun tak kurang. Terlalu banyak viral-viral tular-tular yang tidak benar. Jadi
InsyaAllah di situlah kita belajar. Kita belajar supaya norma baru kita, apa jua yang kita baca di media sosial perlu ditapis. Yang ketiga, subhanallah. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya berkenaan dengan kesaksian berita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bihi. Walau radduhu ila rasuli ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Yang bermaksud, dan apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri iaitu pemimpin di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit saja, iaitu orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Sebab itu Allah perintahkan kita, kalau berlaku apa-apa berita, rujuklah pemimpin kita, pihak yang berkuasa, kerana boleh jadi dibimbangi kita telah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Tuan-tuan puan-puan, sebarkan benda yang tidak benar ni jadi fitnah, dan dosa fitnah sangat berat. Bahkan Allah beri amaran, sesungguhnya fitnah itu lebih berat daripada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada dosa membunuh. Dosa membunuh ni dosa yang sangat berat, sangat besar. Tapi ramai hari ini tidak sedar. Berita yang sensasi, yang seronok, yang best, berita apapun, atas nama agama ke, atas nama politik ke, atas nama kesihatan ke, apa-apa yang tular, yang kita rasa sensasi, terus saja. Cuba kita tengok dalam beberapa minggu ini kan, macam-macam lah, macam-macam isu. Saya sebut je, saya tak nak kupas, dan saya minta sangat follower, sahabat-sahabat sekalian, tolong menahan diri kita, lidah kita, tangan kita, daripada cepat nak mengupas sesuatu isu, daripada cepat untuk beri komen. Sebab apa? Kalau kita terlalu tergopoh-gapah, kita kehilangan kebijaksanaan. Orang yang tergopoh-gapah, dia kehilangan banyak ilmu. Contoh hari tu isu apa? Isu mesin basuh tu. Saya tak nak kupas, saya minta maaf. Sebab tu orang suruh saya kupas, orang tag saya, suruh jawab, suruh komen, saya tak kupas. Sebab apa? Bila isu mesin basuh asing, pakaian suami dengan anak-anak dan sebagainya. Sikap saya ketika itu, saya baca penjelasan, kemudian saya baca penjelasan guru-guru orang alim, saya baca pula perbincangan sekian-sekian. Akhirnya saya dapat banyak ilmu. Saya tengok, betul juga rupanya apa yang dikatakan. Oh, kupasan dari sudut sekian-sekian pula. Oh, dari sudut fiqh begini pula. Oh, dari sudut bab tasawuf macam ni pula. Bayangkan kalau kita orang yang tergopoh-gapah. Bila baca je berita tu, kita berada di golongan kiri contohnya. Golongan yang hentam. Akhirnya, datang apapun ilmu, datang apapun penjelasan, kita tolak. Kita akan tolak terus. Sebab apa? Kita dah pegang pendapat kita tu. Yang apa? Pendapat yang negatif. Yang bang saja. Akhirnya kita tertutup untuk melihat hikmah ilmu di sebalik tersebut. Apa peristiwa yang berlaku, Allah nak suruh kita dapatkan hikmah kebaikan. Masya Allah. Ketika tu kan bila tengok, saya baca dua-dua side. Belah sini pun saya dapat ilmu, belah sini pun dapat ilmu. Akhirnya kita jadi orang yang di tengah-tengah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau kita ni, apa-apa berlaku, tu kita nak komplain yang negatif, na'udzubillah min zalik. Dan pula isu viral tentang pinjaman, contoh kan. Minta maaf, ada orang tanya saya juga, Ustazah, aku pandai sikit pasal pinjaman ni, isu ni sekian-sekian. Sama juga, saya ingin mengelak daripada berada di pada mana-mana posisi. Orang kata, Ustazah, nak play safe lah tu. Sebab saya bukanlah orang yang layak untuk baring ini. Tetapi saya tetap juga memuji kedua-dua pihak. Sama ada yang bertentangan dengan dia ataupun pinjaman. Saya memuji usaha pinjaman. Kita tahu dia banyak buat kerja dakwah. Dan dia turun kepada grassroots. Dia turun ke bawah. Dia bersama dengan orang-orang yang mengalami masalah-masalah itu. Masya Allah. Dia juga mempunyai ramai follower yang melalui proses hijrah bersama dengannya dan sebagainya. Jadi saya kira subhanallah, pinjaman juga melakukan kebaikan, banyak usaha yang dilakukan. Maka para ahli ulama yang memberi penjelasan tentang mungkin kesilapan yang dilakukan oleh pinjaman, maka saya juga mendapat ilmu daripada penerangan alim ulama. Jadi saya dapat kedua-dua pihak. Saya dapat banyak kebaikan daripada pinjaman, saya lihat banyak kebaikan pada dirinya, pada usahanya,
Dan saya lihat di situ ada ramainya ahli ulama yang menegur dengan cara hikmah, dengan cara baik dan sebagainya. Subhanallah. Baiklah kalau kita jenis yang apa-apa cepat, kemudian terus negatif. Akhirnya kita tak nampak kebaikan-kebaikan. Kita nampak apa? Keburukan. Akhirnya jadilah di media sosial ini tempat berdebat yang tidak ada apa-apa kebaikan, melainkan keburukan, maki hamun. Na'udzubillah min zalik. Saya tengok orang yang maki hamun, contohnya maki hamun fi Jamal, bukan tak pakai tudung, pakai tudung. Bukan tak pakai kopiah, tapi perkataan yang digunakan tu keji. Perkataan yang hina. Perkataan yang kesat. Yang tidak patut keluar daripada wanita yang menutup aurat dengan baik. Yang tidak patut keluar daripada seorang lelaki yang memakai pakaian sunnah. Saya minta maaf. Subhanallah. Orang yang kita hinakan itu bukanlah seorang yang musyrik kalau kita kata. Bukanlah orang kafir. Mereka adalah saudara kita. Kalau ada berlaku kesilapan ataupun kekurangan dalam menyampaikan dakwah Islam ini, kita lakukanlah dengan cara yang baik, bukan dengan kita meninggikan diri kita dan sebagainya. Allahu Akbar. Islam ini agama kasih sayang, Masya Allah. Tetapi kadang-kadang kita lebih menunjukkan kasih sayang kita kepada non-Muslim, bukan Islam. Tapi sesama Islam kita menyebarkan kebencian, kita menghina, kita saling menjatuhkan, na'udzubillah. Atas dasar apa? Perbezaan fahaman, perbezaan cara kita menyampaikan dan sebagainya. Saya macam ni ya, saya nak tutup pasal isu macam ni. Banyak nanti tuan-tuan perempuan, saya nasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua. Bila berlaku apa-apa isu viral, isu-isu yang panas, tolonglah tahan di lidah kita, tahan tangan kita untuk menuliskan walaupun kita ada pendapat. Kalau kita nak tulis dengan cara yang baik, cara ilmiah, silakan. Tapi kalaulah dengan nafsu, dengan emosi, yang paling rugi ketika itu bukan orang yang baca, yang paling rugi adalah diri kita. Yang paling rugi adalah diri kita. Kalau apa yang kita katakan itu tidak benar, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Sebab itu kita akan lihat kupasan orang ahli ulama, satu isu, ahli fiqah, dia kupas dari sudut fiqah. Ahli tasawuf, akhlak, adab, dia kupas dari sudut akhlak. Ahli apa lagi? Ahli akidah. Ahli akidah, usuluddin, dia kupas dari sudut akidah. Sebab itu kita akan jumpa perbezaan-perbezaan pendapat. Allahu Akbar. Dari sudut akhlak, adab, orang-orang yang dalam bidang tasawuf, dia tengok, baguslah asingkan. Kalau saya cerita cara saya dibesarkan pun, mak ayah memang asingkan. Mak ayah asingkan daripada baju kami anak-anak. Saya pun tak pernah terfikir kenapa, saya pernah fikir hikmah kebaikan dan saya pun buat perkara yang sama, tapi tidaklah menyatakan itu saja cara untuk kita memuliakan suami dan sebagainya. Kesimpulannya, kedua-duanya ada hujah, ada kebaikan, ada ilmu. Jadi yang terbaik bagi kita, apa pun berlaku, viral ke, berita ke, apa ke, kita jadikanlah ia satu peluang untuk kita menambah ilmu. Bukannya satu peluang untuk kita menjatuhkan satu pihak, menaikkan satu pihak. Tidak. Tetapi daripada kedua-dua pihak, kita boleh dapat ilmu. Itulah bagi orang, hikmah itu akan diperoleh bagi orang apa? Orang yang banyak diam, banyak baca dan banyak perhatikan dan menjaga dirinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita bukan soal siapa betul, siapa salah. Kita semua nak masuk syurga Allah. Semua nak selamat daripada neraka Allah. Insya Allah, kita sama-sama jalankan tanggungjawab. Okey. Jadi, yang ketiga, hikmah norma baru, kita diajar menjaga kebersihan. Kebersihan jadi nombor satu. Bersih selalu, dielakkan sekian-sekian. Jadi, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi, Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mengasihi orang-orang yang menyucikan dirinya. Masya Allah, orang yang jaga kebersihan adalah golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penutup dah ni. Mohon maaf jadi panjang ya. Yang ketiga, kita diminta melakukan penjarakan sosial. Berapa? 1 meter. Dan sebenarnya penjarakan sosial dalam Islam telah lama pun termaktub di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, iaitu kita perlu jarakkan diri kita dengan ajnabi, orang asing. Subhanallah. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahramin. Tidak boleh seorang lelaki itu berduaan dengan seorang perempuan melainkan bersama-sama dengan perempuan itu mahram. Kadang-kadang kita tengok kan, bila dalam satu tempat laki perempuan rapat-rapat duduk, kalaulah tempat sibuk shopping komplek, berjalan tu rapat-rapat sahaja. Selepas ini kita sebenarnya kalau dengan lelaki di shopping komplek ke, tengah beratur dekat bank ke, memang kita kena ada jarak. Walaupun tak bersentuh tapi mesti ada jarak. Kadang-kadang duduk sebelah ni dengan ajnabi ni. Sebab apa? Sepupu duduk sebelah rapat-rapat tengok handset, share-share duduk rapat-rapat. Sepatutnya dengan lelaki kita perlu ada
kita perlu ada jarak tu. Dan jarak ini yang telah dilatih oleh Allah dalam COVID-19 ni, 1 meter ni perlu dikekalkan sampai bila-bila, sampai mati. Sampai kiamat, perlu dikekalkan. Dengan siapa? Dengan ajnabi, orang asing. Dengan perempuan tak ada masalah lah. Tapi dengan lelaki, kita mesti jarakkan. Okey, yang keempat, hikmah norma baru iaitu contoh pakaian PPE hampir menyerupai tudung yang lengkap menutup aurat. Kita tengok kan para pramugari kita, pakai tu lengkap semua tutup tu, bahkan ni tutup, ini pun tutup. Dan elok je boleh jadi pramugari macam biasa. Dan elok je boleh jalankan tugas. Maksudnya sebenarnya pakaian menutup aurat ni yang sama ni kata mengongkong wanita. Panas dan sebagainya. Bila berlaku COVID-19 dia tak jadi pun satu benda yang memberatkan. Dan semua orang pakai dengan rela hati dan tak rasa susah dan sebagainya. Rupanya pakaian yang kita pakai ini adalah mengikut fitrah. Memang manusia mampu pun pakai. Ia bukannya memberatkan, menyusahkan. Allahu Akbar, subhanallah. Dan yang terakhir, di antara hikmah besar, PPE pula. Hikmah besarnya kalau kita tengok banyaknya kuliah-kuliah online. Dan ramai juga orang yang tak pernah dengar kuliah bila musim PKP baru ni, banyak dia dengar kuliah, baru dia kenal ustaz, dia kenal ustazah. Ada yang kata sejujurnya saya sangat suka selesa dengan norma baru ini. Rasa selamat terutamanya bila naik kenderaan awam. Betul? Sebab kita kena jarak-jarak, tak ada berhimpit-himpit dengan lelaki. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau nak sebutkan hikmah PKP, hikmah COVID-19 yang Allah turunkan bagi orang yang tak beriman mungkin nampak buruk saja. Tapi bagi orang yang soleh, bagi orang yang beriman, orang Islam, dia akan melihat hikmah demi hikmah, kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan dengan itu dapat manfaat sedikit ya perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada sahabat-sahabat, terima kasih pada pihak UPSI, subhanallah, kepada siapa yang ingin memberi sumbangan kepada kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh Pusat Islam UPSI, bolehlah ya. Siapa yang nak berikan sumbangan kepada pihak kami juga, pihak saya juga boleh untuk kerja-kerja dakwah. InsyaAllah kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Belakang tu kan ada buku tu kan, Masya Allah. Ada buku ni kepada siapa yang berhajat untuk memiliki buku. Tolong ni ambil. Okey, buku ni kan ada beberapa package. Okey. InsyaAllah. Kan, ada orang tanya, Ustazah, buku ni boleh beli asing ke? Jawapannya boleh. Kalau beli satu, tak beli sekaligus pas 4 pun, adakah tergantung? Tidak tergantung. Boleh je beli satu, tak ada masalah. Harganya RM27 dengan persembahan yang sangat indah dan sangat menarik, menyentuh hati dan sebagainya. Jadi kalau ikut 4, satu ada, Ya Allah, aku kembali kepadamu, aku kembali. Ya Allah, bersamamu aku bahagia. Masya Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Kemudian, Ya Allah, aku rindu kepadamu. Kemudian buku yang pertama, masih lagi tetap sangat masih trending lagi, maksudnya masih ramai lagi yang belum memiliki kan buku Sahabat Dunia Akhirat. InsyaAllah buku ini ringkas tapi padat dan mudah faham, straightforward. Nak jadikan hadiah pun sangat baik, bagikan hadiah kepada sahabat-sahabat karib masing-masing, isteri bagi suami, suami bagi isteri. Kepada siapa yang ingin boleh DM. Sebab kalau tinggalkan komen kat situ nanti dia akan hilang. Jadi DM ya, kalau di Instagram, di Facebook boleh saja tinggalkan komen, kita akan, insya-Allah memang ada tawaran istimewa. Kalau beli asing-asing, 4 buah dia jadi RM108. Tapi bila kita beli 4 sekaligus, tawarannya ada RM95 saja. Jimat RM13. Masya Allah. Siapa yang ada 4 lengkap ini dia bersambung-sambung. Dia sebenarnya ada gambar lengkap macam belakang ni. Pokok, daun, kemudian kita akan mati, berakhir dengan kematian. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih semua pada sahabat. Setiap pembelian, semua barang-barang produk Ustazah Asma, jubah, tudung apa semua, kita sedang membangunkan satu tim dakwah kepada non-Muslim, dakwah kepada mu'alaf. Memang kita ada tim lebih kurang dalam 15 orang dan kita juga sedang merangka dakwah ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan puan tengok sekarang ni, ini adalah studio kita. Masih lagi dalam proses untuk melengkapkan. InsyaAllah kita akan banyak buat rakaman-rakaman program ilmiah dan setiap sumbangan yang diberikan akan mengalir pahalanya, insyaAllah. Alhamdulillah. Ada yang kata semua buku Ustazah saya ada, Alhamdulillah setiap kali baca mesti menangis sebab terasa banyak sangat dosa diri ni. Terima kasih ya sahabat yang share. Tengok lagi ada komen-komen tu, terima kasih. Alhamdulillah, sekian daripada saya, sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi ya. Panjang umur,
ada rezeki kita berjumpa lagi, tak berjumpa di dunia kita berjumpa di syurga Allah. InsyaAllah kita pastikan diri kita berakhir dengan husnul khatimah dan kita dikurniakan Allah syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Maka dengan itu kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim wal as. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.